Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar pelajaran yang ke-6 untuk pendidikan ibadat tahun 2, iaitu tajuk bersugi. Okay, apa dia bersugi? Bersugi adalah perbuatan bagi membersihkan mulut dan gigi, ataupun kita panggil memberus gigi. Hukum bersugi yang pertama, hukum bersugi adalah sunat yang dituntut atau sunat muakkadah. Dihukumkan makruh bersugi ke atas orang yang berpuasa setelah gelincir matahari masuk waktu zuhur. Jadi hukum asal bagi bersugi adalah sunat muakkadah kerana menjaga kebersihan mulut dan gigi. Manakala hukum yang kedua adalah makruh bagi orang yang berpuasa setelah gelincir matahari. Jadi orang-orang yang berpuasa, sama ada puasa sunat atau puasa fardu, puasa wajib, dielakkan untuk memberus gigi atau bersugi setelah gelincir matahari kerana jatuh hukum makruh. Baik, masa yang sesuai untuk bersugi atau masa yang paling afdal untuk kita bersugi ada 4 senarai kat sini. Yang pertama, setelah kita bangun dari tidur. Yang kedua, sebelum kita menunaikan solat fardu atau sunat, digalakkan untuk kita memberus gigi sebelum kita mengambil wuduk ataupun bersugi. Yang ketiga, sebelum membaca Al-Quran. Sama juga, sebelum kita mengambil wuduk, kita perlu bersugi atau berus gigi. Yang keempat, ketika berubah bau mulut atau berubah warna kekuningannya. Ini apabila kita melakukan aktiviti seperti makan, minum, jadi mulut sentiasa akan berubah bau kerana campuran makanan yang ada di dalam mulut kita. Jadi bila berubah bau mulut dan gigi berubah warna kekuningan, itulah masa yang afdal untuk kita memberus gigi. Kita digalakkan menggosok gigi seawal usia setahun atau apabila gigi mula tumbuh. Ini bagi anak-anak yang baru mula tumbuh gigi seawal usia setahun. Ibu ayah akan memberus gigi menggunakan peralatan yang sesuai dengan usia setahun. Ini kerana gigi ataupun gusi anak-anak yang masih berusia setahun belum lagi sekuat anak-anak yang berusia 5-6 tahun. Seterusnya, 6.4 alat-alat untuk bersugi. Tiap-tiap sesuatu yang suci dan kesat boleh dijadikan alat bersugi seperti berikut. Seperti yang kita tahu, peralatan yang selalu kita gunakan untuk bersugi atau berus gigi, kita menggunakan berus gigi. Seperti pada kelas yang lalu saya jelaskan, ada satu kayu yang kita boleh gunakan untuk bersugi, iaitu kayu arak. Rasulullah SAW menggunakan akar pohon arak untuk bersugi. Seterusnya, peralatan yang kedua, sabut kelapa. Sabut kelapa sering digunakan pada zaman dahulu dan digunakan bersama arang bagi memutihkan gigi. Jadi ini peralatan memberus gigi yang
mungkin jarang anak-anak sekarang mendengar peralatan untuk memberus gigi. Okey, peralatan yang ketiga seperti benda yang kesat dan suci seperti kain, kertas dan juga pencungkil gigi. Ini juga sering digunakan untuk beberapa kes yang tertentu. Misalnya saya sebut tadi, kalau anak-anak yang berusia setahun, ibu ayah akan gunakan kain untuk memberus gigi. Boleh gunakan kain untuk memberus gigi anak-anak yang berusia setahun. Okey, sesuai dengan usianya yang masih belum tahu untuk memberus gigi. Boleh juga gunakan kertas pencungkil gigi sekiranya ada sisa-sisa makanan yang terlekat di celah-celah gigi. Peralatan yang keempat, ini peralatan yang biasa digunakan pada masa kini, iaitu seperti berus gigi dan benang floss. Ini yang setiap rumah ada peralatan ini, iaitu berus gigi. Manakala benang floss digunakan sekiranya ada sisa-sisa makanan yang terselit, yang susah untuk dicapai dengan menggunakan berus gigi. Dan peralatan yang kelima dan peralatan yang terakhir, iaitu bahan cecair seperti ubat gigi dan ubat berkumur-kumur. Ubat gigi biasanya digunakan bersama-sama dengan berus gigi, manakala bahan kumur-kumur digunakan selepas penggunaan berus gigi. Ini kerana penggunaan cecair berkumur-kumur digunakan bagi menanggalkan sisa-sisa kuman yang masih berada di ruangan mulut yang menyebabkan mulut sentiasa berbau. Baiklah anak-anak, setakat ini sahaja dahulu penerangan untuk tajuk bersugi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada kelas yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.